Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam subtopik 6.3 sebatian. Pada minggu lepas, kita telah membincangkan objektif yang pertama, kedua dan ketiga. Dan pada minggu ini, kita akan menyambung pembelajaran kita dengan objektif yang keempat, lima dan yang keenam, iaitu mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia, membezakan perubahan kimia dengan perubahan fizik, dan membezakan campuran dengan sebatian. Jadi kita akan membincangkan tentang bagaimana untuk kita mengasingkan sebatian yang sudah terbentuk kepada komponen-komponen yang membentuk sebatian tersebut. Jadi kita sudah mempelajari bahawa apabila satu unsur bergabung dengan unsur yang lain membentuk sebatian, maka sebatian tersebut akan terikat secara kimia yang menggabungkan antara unsur-unsur yang membentuk sebatian tersebut. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana untuk kita mengasingkan sebatian yang sudah terbentuk daripada unsur-unsur tadi secara ikatan kimia kepada komponen-komponen unsur yang tadi. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita mengasingkan sebatian tersebut? Maka di sini ditunjukkan cara ataupun kaedah pengasingan sebatian. Okey. Jadi sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal seperti mana yang berlaku kepada bahan campuran. Kerana unsur-unsur yang membentuk sebatian seperti mana yang telah kita pelajari telah bergabung secara kimia. Oleh sebab itu, sebatian hanya boleh diasingkan dengan menggunakan kaedah kimia dan contohnya adalah melalui proses elektrolisis. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan proses elektrolisis? Elektrolisis ialah suatu proses menggunakan arus elektrik untuk menguraikan sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya. Jadi, arus elektrik ini akan mengalir melalui sebatian dan seterusnya menguraikan, memisahkan bahan-bahan ataupun unsur-unsur yang membentuk sebatian tersebut. Jadi, dengan menggunakan arus elektrik. Jadi, perkataan elektrolisis proses tu nama dia elektrolisis. Jadi, salah satu cara bagaimana untuk mengasingkan sebatian adalah elektrolisis. Cara-cara lain akan dipelajari pada peringkat yang lebih tinggi. Jadi, kita nak melihat bagaimana proses elektrolisis ini dilakukan. Contoh bagaimana proses elektrolisis ini dilakukan adalah dengan melakukan proses elektrolisis ini terhadap sebatian air. Jadi kita akan lihat sebatian air terbentuk melalui gabungan oksigen, unsur oksigen dan unsur hidrogen. Jadi unsur oksigen dan hidrogen bergabung dan membentuk sebatian air. Jadi kita nak asingkan kembali air tadi kepada unsur hidrogen dan juga unsur oksigen secara proses elektrolisis. Jadi macam mana kita nak lakukan proses elektrolisis ini? Okey, rajah 6.29 ini, rajah 6.29 elektrolisis ini adalah merupakan bagaimana kita menyusun alat dalam proses elektrolisis ini yang kita akan lakukan proses elektrolisis ini. Okey, melalui proses ini air akan diuraikan kepada unsur oksigen dan unsur hidrogen. Okey. Apakah komponen yang membentuk proses elektrolisis ini? Okey, elektrolisis ini akan terdiri daripada sumber elektrik iaitu bateri ataupun sel kering disambungkan dengan wire kepada dua elektrod. Ada
ada 2 elektrod karbon di sini. Dua-dua elektrod ini diperbuat daripada karbon. Ya, satu dinamakan anode dan satu lagi dinamakan kathod. Ya, yang kathod ini bersambung ke terminal negatif bateri, manakala anode ini sambung kepada terminal positif bateri. Ya. Kemudian direndamkan di dalam air yang mengandungi, yang ditambahkan dengan sedikit larutan asid sulfurik dan kemudian diletakkan dengan tabung uji untuk mengumpulkan unsur-unsur yang diperolehi hasil daripada proses elektrolisis ini. Jadi apabila Swiss dihidupkan, maka akan berlakulah proses elektrolisis yang akan mengambil masa beberapa minit, lebih kurang dalam 30 minit. Jadi akhirnya kita akan mendapati unsur oksigen akan dikumpulkan di tabung uji pada bahagian anode, manakala gas hidrogen pula akan dikumpulkan pada tabung uji pada bahagian kathod. Jadi proses elektrolisis ini akan menggunakan arus elektrik. Arus elektrik ini akan menguraikan air ini kepada unsur yang membentuk air, iaitu oksigen dan hidrogen. Itulah proses elektrolisis secara ringkas. Seterusnya, kita lihat pula kepada perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, jadi bahan-bahan yang mengalami perubahan dan apa perbezaan dia, kita boleh lihat perubahan fizik dan perubahan kimia ni ada perbezaan dia dan ada persamaan dia. Jadi kita lihat apakah perbezaan di antara kedua-dua jenis perubahan fizik dan kimia ni. Jadi yang pertama, perubahan fizik. Okey, apa beza dia perubahan fizik dan kimia? Perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baru. Contohnya peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dan pendidihan air. Dia tidak akan menghasilkan bahan yang baru. Cuma berubah secara fizik sahaja, secara fizikal sahaja. Manakala perubahan kimia akan membentuk bahan yang baru yang berbeza daripada bahan-bahan yang asal. Contohnya pengaratan besi. Asalnya besi, bila besi berkarat, dia akan bertukar kepada bahan yang lain. Proses fotosintesis yang berlaku pada tumbuhan, asalnya bahan lain, unsur yang lain, kemudian bertukar kepada bahan yang lain. Perebutan daun, respirasi sel dan banyak lagi proses-proses yang melibatkan perubahan kimia. Jadi kita perlu tahu apa beza di antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Jadi secara ringkas kita boleh lihat dalam diagram yang diberikan di sini apakah perbezaan dan apakah perbandingan di antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Okey, di sini dinyatakan semua sekali yang berkaitan dengan perubahan fizik dan perubahan kimia. Yang melibatkan berlaku kepada jirim, perubahan tenaga akan berlaku pada kedua-dua perubahan. Ini yang persamaan dan perbezaan ini boleh dibaca di sini. Okey, jadi semua ini dapat disimpulkan dalam jadual 6.2 ni, perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Telah dibincangkan tadi. Okey, perbezaan antara campuran dengan sebatian sama juga seperti hampir perubahan fizik dan juga perubahan kimia, di mana campuran melibatkan perubahan fizik, manakala sebatian melibatkan perubahan kimia. Jadi dari segi pembentukan bahan baru, campuran tidak menghasilkan bahan baru, sebatian akan menghasilkan bahan baru. Ikatan kimia, campuran tidak melibatkan ikatan kimia, manakala sebatian akan melibatkan ikatan kimia. Kaedah pengasingannya, campuran kaedah fizikal, sebatian kaedah kimia. Sifat bahan baru yang berbanding dengan sifat asal, okey. Bahan campuran tidak ada perbezaan, manakala sebatian akan mempunyai perbezaan sifat bahan-bahan baru berbanding sifat asal bahan yang membentuknya. Jadi itu sahaja untuk penerangan berkaitan dengan
dengan subtopik 6.3 sebatian ini. Jadi selepas ini kita akan menyambung perbincangan latihan kita berkaitan dengan subtopik 6.3. Seperti biasa, kita akan melakukan latihan dalam buku Activity Science. Kita sambung daripada minggu lepas. Kita berhenti pada soalan nombor 2 berkaitan dengan aktiviti perbincangan, aktiviti mengkaji cara pembentukan sebatan logam daripada logam dan bukan logam. Jadi sekarang kita sambung perbincangan soalan kita untuk subtopik 6.3 ini dengan soalan nombor 3 berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Ya. Okey, soalan nombor 3. Suatu sebatian hanya boleh diasingkan dengan menggunakan kaedah kimia iaitu melalui proses elektrolisis. Jelaskan maksud elektrolisis dan lukiskan rajah proses elektrolisis bagi air. Jadi, jawapan telah diberikan di sini. Jadi, berdasarkan kepada apa yang telah kita bincangkan, jadi kamu lukiskan sel elektrolisis ini terhadap air dan tuliskan apakah yang dimaksudkan dengan elektrolisis. Ya, seperti yang dituliskan di sini. Seterusnya, soalan nombor 4. Nyatakan persamaan dan perbezaan bagi perubahan fizikal dan perubahan kimia. Jadi, seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, ya, persamaan dan juga perbezaan telah dibincangkan. Jadi, tuliskan sahaja jawapan. Pastikan kamu baca soalan, ingat jawapan dia dan cuba fahamkan, ya, apakah persamaan dan perbezaan di antara perubahan fizikal dan perubahan kimia. Seterusnya soalan nombor 5, lengkapkan jawapan berikut mengenai perbezaan di antara campuran dan sebatian. Jadi kita lihat di sini, ciri-ciri yang dikehendaki dituliskan di sini dari segi pembentukan ikatan kimia, kaedah pengasingan, pembentukan bahan baru, sifat-sifat campuran. Jadi, apakah perbezaan di antara campuran dan juga sebatian? Jadi, tuliskan jawapan ini di dalam buku aktiviti masing-masing. Jadi, sampai situ dahulu perbincangan kita. Pada minggu hadapan, kita akan membincangkan soalan yang seterusnya di dalam buku aktiviti ini, iaitu praktis intensif berformat PT3 yang ini. Ya. Jadi cikgu harapkan sebelum perbincangan ini dilakukan, kamu dapat menjawab dulu soalan-soalan ini, dan apabila perbincangan dilakukan pada minggu hadapan, jadi terus kita boleh menulis jawapan tersebut dan dapat memahami apa yang cuba disampaikan oleh cikgu pada minggu hadapan. Jadi itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.